Hi, welcome back. Okay, so hari ini cikgu decided to continue with our lesson. So previously cikgu buat definisi dan takrifan untuk bab 4, 1 hingga 4 dah selesai. So we're going to continue with chapter 5, gelombang, dan last kali kita akan buat bab 6 which is bab terakhir lah. So saya masih dengan definisi dan takrifan, fokusnya adalah untuk definisi dan takrifan sahaja. Okay, so let's go. Yang pertama ada definisi gelombang. So apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran atau ayunan yang bergerak, sorry for the spelling mistake, secara ulang-alik pada titik keseimbangan mengikut satu lintasan yang tertutup. So it's about vibration, getaran. Okay, getaran atau ayunan yang bergerak secara berulang-alik. So dia akan mengeluarkan gelombang. Okay, so profil gelombang. Apa maksud profil gelombang? Profil gelombang merujuk kepada ciri-ciri. Okay, ciri-ciri gelombang. So biasanya kita akan tengok gelombang tu naik turun macam tu kan. So, yang pertama, ciri dia yang pertama adalah amplitude. So, amplitude merujuk kepada sesaran maksimum suatu zarah dari kedudukan keseimbangan. Okay. So, yang kedua adalah tempoh. Tempoh merujuk kepada masa yang diambil oleh suatu zarah untuk membuat satu ayunan. Untuk membuat satu ayunan lengkap, so tempoh merujuk kepada masa. So, frekuensi adalah bilangan ayunan lengkap yang dilakukan oleh suatu zarah atau bilangan gelombang yang dihasilkan oleh suatu sumber gelombang. Okay, so panjang sangat untuk kamu ingat. Kamu just go with bilangan ayunan lengkap yang dilakukan dalam satu saat. Okay. Okay, so seterusnya adalah panjang gelombang. Panjang gelombang merujuk kepada lambda. Kita panggil dia lambda, simbol dia lambda. Dia macam Y terbalik macam tu. Dia adalah simbol Greek. So dia bermaksud jarak di antara dua titik sefasa yang berturutan. Okay, ramai orang keliru dengan sefasa, tidak sefasa, in phase, out of phase. So how would we explain that? It's actually macam ni. So kalau gelombang tu bergerak in phase, bermaksud dia naik turun pada kadar yang sama. Tapi kalau dia macam ni, this is out of phase. Okay, ini adalah out of phase. Okay, senang, mudah untuk kita fahamnya begitulah. Okay, so laju gelombang, jarak yang dilalui sesaat oleh profil gelombang. So laju ni dia ada formula, V sama dengan F lambda. V adalah laju, F adalah frekuensi dan lambda adalah panjang gelombang. Okay, next, pelembapan. Okay, pelembapan. So pelembapan merujuk kepada pengurangan amplitude suatu sistem. Okay, so ayunan akibat kehilangan tenaga. So bila kamu make the spring berayun, lama-lama ayunan tu akan decreasing. Okay, so itu menunjukkan sistem ayunan tu kehilangan tenaga. Tapi amplitude dia still, frekuensi dia still sama, cuma amplitude dia berkurang. Okay, so pelembapan dapat dibahagikan kepada dua. Yang pertama adalah pelembapan luaran, yang kedua adalah pelembapan dalaman. So apa maksud pelembapan luaran dan dalaman ni? Okay, so next, pelembapan luaran merujuk kepada sistem ayunan kehilangan tenaga bagi mengatasi daya geseran atau rintangan udara. Okay, so bila merujuk kepada rintangan udara bermaksud kalau cikgu ada satu spring, okay, so spring itu akan berayun di dalam udara. So molekul-molekul udara akan berayun together with the spring. Okay, so bila dia berayun bersama, dia akan mengalami geseran. So geseran itu akan menyebabkan sistem itu akan dissipate energy, akan kehilangan tenaga. Okay, so ingat pelembapan luaran merujuk kepada sistem yang berayun dan juga udara, okay, yang bergerak bersama dengan ayunan tersebut. Pelembapan dalaman merujuk kepada sistem ayunan kehilangan tenaga kerana renggangan dan mampatan. Okay, so spring kamu tu diperbuat daripada molekul. Okay, so bila kamu tarik, kamu stretch dia, so dia akan mengalami renggangan. Okay, so bila kamu compress dia akan mengalami mampatan. So pergerakan zarah-zarah molekul di dalam okay, di dalam spring tersebut akan menyebabkan geseran antara molekul-molekul tu. Maka sistem ayunan tersebut juga akan kehilangan
tenaga. Okay. Next adalah resonance. Ini satu benda yang menarik. Okay, resonance ni sebab dia berlaku kalau biasa cikgu tunjuk, dia berlaku di salah satu bridge. Okay, bridge tu berayun. Alright. So kenapa bridge tu berayun pada siapa yang ayunkan dia? Pada waktu itu udara, angin. Okay, angin yang menyebabkan konsep resonance ini dibelajar. Okay, dibelajar pula. Okay, so resonance adalah berlaku apabila suatu sistem ayunan dikenakan daya luar yang mempunyai frekuensi yang sama dengan frekuensi asli. Okay, define frekuensi asli. Frekuensi asli adalah frekuensi semula jadi vibration of an object. Contoh, setiap benda, objek yang kita ada molekul di dalamnya. Okay, so vibration of that molecule akan menghasilkan molekul keseluruhan yang kita namakan molekul frekuensi asli. Okay, so frekuensi asli ini adalah frekuensi di mana secara semula jadinya objek itu, zarah-zarah dalam objek itu berayun. Okay, so bila kita ada objek yang satu lagi, maka sistem ayunan tersebut akan mempunyai frekuensi asli yang sama. So bila dia catch the frekuensi, so dia boleh berayun secara bersama-sama. So bila one driver, kita bagi driver lah yang frekuensi asli yang asal ni. So bila one driver tu make a lot more amplitude, make a bigger amplitude, lepas tu yang kena diayunkan juga mengalami benda yang sama. So bila dia dah tak boleh hold that ayunan, maka dia akan pecah. Okay. Itu resonance. Siapa pernah tengok seorang contoh biasa cikgu kamu tunjuk kan, penyanyi opera kan, tiba-tiba wine glass tu pecah, how would that happen? So itu adalah contoh resonance. Okay, now kita akan pergi kepada fenomena gelombang. Yang pertama adalah pantulan. There is no specific definisi untuk pantulan. It's just that bila gelombang datang terkena pada satu obstacles, okay, so dia akan dipantulkan semula macam dinding, okay, bahan-bahan yang tak boleh pass through, so dia akan dipantulkan semula. So arah perhambatan gelombang adalah berserenjang dengan muka gelombang. Okay, muka gelombang is the yang kat atas tu lah, yang macam dia membentuk kan, kalau lombang macam ni kan. So that one yang puncak semua tu itulah muka gelombang. So arah perhambatan gelombang adalah berserenjang dengan muka gelombang dan panjang gelombang adalah sama dengan jarak antara dua muka gelombang yang berturutan. Okay, so bila kamu sambung muka gelombang tu, kamu akan dapat panjang gelombang lah, which is lambda. Okay, itu saja. Yang seterusnya adalah pembiasan gelombang. So pembiasan gelombang berlaku kebanyakan gelombang pun, tak kira lah gelombang cahaya, okay, gelombang air, okay, so dia akan mengalami pembiasan gelombang. So perubahan arah perhambatan gelombang yang disebabkan oleh perubahan halaju gelombang yang merambat melalui medium ke medium yang lain. Okay, pay attention to perkataan yang diguna. Dia tak guna gelombang bergerak, dia guna gelombang merambat. So the most suitable word for gelombang whenever you want to explain dia moving. Okay, you don't say that it is moving, you say it is propagate, ataupun kamu sebut sebagai gelombang merambat. Okay, pay attention to that word. Okay, so pembiasan berlaku apabila perubahan halaju berlaku. Okay, so halaju gelombang berubah. Kenapa? Sebab dia melalui medium yang berbeza. Okay, medium A kaca, medium B adalah udara. So medium tu mempunyai susunan molekul yang berbeza, maka laluan gelombang juga akan berbeza. Okay, mungkin susah, mungkin senang. Okay, so itu akan mengubah halaju gelombang. Maka itu merujuk kepada pembiasan. Okay, so seterusnya adalah pembelawang gelombang. Penyebaran gelombang apabila gelombang itu merambat melalui celah atau tepi suatu penghalang. Kalau yang pantul tadi memang tak boleh lalu terus. Yang ini boleh lalu tapi pada ruang yang sempit. Okay, melalui celah atau tepi suatu halangan. Okay. Next adalah interference gelombang. Okay, we almost there. Ada few more slide lagi.
Okay, one more. So interference gelombang merujuk kepada superposisi dua atau lebih gelombang dari sumber gelombang yang koheren. Okay, sumber yang koheren bermaksud mempunyai panjang gelombang yang sama, amplitude yang sama, apa lagi yang sama? Frekuensi yang sama. Okay, interference gelombang ni bila dia superimpose, superposisi dua atau lebih. Dia tak boleh satu, dia mesti ada berdua sumber. Okay, dua sumber bila dia punya gelombang itu merambat dan berlanggar, okay, menghasilkan superposisi, maka itu adalah interference. So kita ada interference membina, which is bila dia intersect, bila dia superimpose, dia menjadi lebih besar, amplitude dia lebih tinggi. Dan juga kita ada interference memusnah. Bila dia come together, contoh dia macam puncak dan lembangan come together, dia akan cancel out each other. So tak ada, dia nampak flat je. Okay, tak ada gelombang yang terhasil. Okay. Okay, last but not least, now is gelombang elektromagnet. So gelombang yang terdiri daripada medan elektrik dan medan magnet. Electro is electric, magnet is magnet. So come together, combine together, jadilah elektromagnet. Semudah itu ya. Yang berayun secara berserenjang antara satu sama lain. Okay, so it's always like this, berserenjang. Dia mesti berserenjang. So bila yang ini adalah, contoh ini adalah medan elektrik, yang ini adalah medan magnet. Okay, so kita ada beberapa lah contoh gelombang magnet. Okay, yang itu kita belajar di next class. Okay everyone. So kita ada satu lagi tajuk definisi dan takrifan cikgu akan buat untuk bab 6. Okay, dan kita dah siap definisi takrifan untuk tingkatan 4. Okay, so we all got this together. Okay, don't give up, teruskan belajar dan sebarang masalah, tak ada masalah yang tak boleh diselesaikan. Kalau tak faham, kita bagi masa untuk diri kita faham dan kita bagi masa untuk kita belajar. Kita sendiri belajar melalui banyak cara. Okay, so yang penting sekarang ni adalah teruskan usaha, berusaha. Orang usaha pasti berjaya. Okay, kita jumpa di next class. Terima kasih semua. Assalamualaikum.